Hai semua, untuk tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak import sound dan gunakan sound tu untuk kita punya event. Okay, so mula-mula apa yang korang kena ada ialah sound lah. Okay, sound. Okay, untuk importkan sound, okay, dalam ni korang boleh klik import sini, lepas tu cari kat mana file yang korang simpan ataupun just drag masuk je. Okay, buka file yang ada sound yang korang nak tu. Okay, contoh saya ambil sound Conga ni. Okay, just drag masuk je, dia akan automatic import lah. Okay, dan lagi satu sound, saya nak ambil sound Squeak. Okay, kita cuba tengok door Squeak ni, tengok. Okay, boleh. Okay, kita ambil door Squeak ni dan masukkan dalam ni. Okay. Okay, so sekarang ni kita dah ada dua sound dalam ni lah. Okay, saya ambil sound pintu ni, okay, supaya bila saya tekan E untuk buka pintu ni, dan pintu ni akan terbuka serta mengeluarkan bunyi tu. Okay, sekarang ni kalau saya cuba play, okay, pintu ni just buka je, dia tidak mengeluarkan apa-apa bunyi. Just buka, tutup. Okay, buka, tutup. Okay, dia tidak mengeluarkan apa-apa bunyi lah. Okay, so sekarang ni sedang buat, bila pintu tu terbuka, dia akan keluarkan bunyi pintu tadi. Dan bila tertutup pun akan keluarkan bunyi pintu tadi. Okay, so first kali bila kita dah import sound, okay, make sure sound korang ni adalah dalam format WAV, WAV. Okay, so kalau MP3, dia tak jadilah. Okay, so korang kena ada WAV, WAV punya format. So kalau korang ada sound yang dalam MP3 punya format tu, korang boleh convert dulu. Okay, guna online converter ataupun apa-apa saja converter lah, online ke offline ke, korang ada, dan convert dia supaya dia pergi dekat format WAV. Okay, so selepas kita dah import tu, okay, kita right click. Okay, ambil Conga ni dulu, kita right click kat Conga ni dan create queue. Okay, kita create queue dan dia akan keluar lah. Okay, macam ni. So kita cuba play. Macam tu lah. Okay. Okay, so bila kita dah create queue, kita double click. Okay, nanti dia akan keluar blueprint untuk sound tu. Okay, yang ni ialah dia punya source dia. Okay. Okay, source dia kalau tengok, okay, dekat sini ada option looping. So kalau korang nak sound tu dia play sekali sahaja ataupun korang nak loop. Okay, yang ni punya function dia lah. Okay, so kalau korang nak loop, korang tick. Kalau korang nak dia play sekali saja, korang tak perlu tick. Okay, biasa kalau benda ni dibuat untuk background sound untuk game lah. Okay, dia akan sentiasa loop. Okay, sekarang ni saya nak ada loop. Okay, looping. Dan dekat output ni korang boleh tengok, okay, dia ada bagi banyak preset yang korang boleh ubah sini. Okay, contohnya kalau macam sound, okay, ni, yang 0.75 ni, kita cuba play dulu. Okay, kalau korang rasa sound tu terlampau kuat, okay, korang boleh rendahkan ni jadi 3 ke contohnya. Okay, buat play. Dia akan play dengan lebih perlahan lah. Okay, so kalau untuk background sound, okay, saya akan buat dia default lah 75, 0.75. Okay, untuk default dia. Okay, so dekat sini pun kalau korang nak bagi dia delay ke atau maksudnya bila event tu jadi, okay, dia delay dalam beberapa second, okay, baru sound tu berbunyi pun boleh. Okay, cara dia ialah dari output ni korang tarik, okay, search delay. Okay, so output dia kena sini lah. Okay, delay, dan sini dia ada bagi minimum dengan maximum delay lah. Korang nak dia delay berapa saat. Okay, so ubah dia dekat sini. Okay, contohnya nak 1 saat ke ataupun nak 2 saat lah. Katakanlah kita ambil 2 saat untuk delay. So bila saya play, okay, baru dia play. Nampak dia ada delay selama 2 saat dan baru dia play. Okay, so tapi saya tak nak gunakan delay sini. Delay dulu. Okay, dan terus sambung saja. Maknanya dia tak delay lah. Sebenarnya bila korang dah berpuas hati dengan setting ni, okay, just korang save. Okay, save dan boleh pangkal lah. Okay, save. Okay, dan sound tu kalau korang nak jadikan dia sebagai background sound, just korang drag je sound ni masuk di dalam ni. So nanti bila korang play, bunyi dia akan
keluar sekali lah. Okay, macam tu bunyi dia akan keluar sekali. Okay, so dia akan looping sampai lagi ni habis. So selepas tu, okay, macam mana kita nak addkan sound untuk pintu tu pula. Okay, macam mana kita nak addkan sound untuk pintu tu pula. Okay, cara kita nak addkan sound untuk pintu tu, okay, first kali kita buat step yang sama. Okay, door squeak ni kita right click dan create queue. Okay, dan open dia punya blueprint untuk sound tu. Okay, besarkan sikit. Okay, so kita setting lah dia, kita nak looping atau tidak. Okay, kalau kita looping dia akan play sajalah. Okay, tapi mestilah kita buat tidak sebab kita nak ada play sekali saja. So dekat output ni korang nak berapa kuat ke bunyi dia. Okay, tapi saya rasa setakat ni, okay, saya berpuas hati dengan apa benda yang dia dah preset ni. Okay, selepas tu just click save, lepas tu boleh padam. Okay, dan kita pergi dekat blueprint. Okay, open level blueprint. Okay, dan ini blueprint ni ialah blueprint untuk pintu tu lah. Pintu yang saya dah buat tu, maknanya bila kita tekan E, button interaction ni, E key. Okay, lepas tu dan apabila karakter tu berada di dalam trigger box tu, okay, pintu tu akan terbuka lah. Okay, dan flip flop ni ialah, okay, dia akan check masa tu pintu tu tengah terbuka atau tengah tertutup. So kalau maknanya kalau saya tekan E, bila karakter tu berada di dalam trigger box dan saya tekan E, okay, dia akan check pintu tu sama ada tengah terbuka atau tertutup. Kalau dia tengah terbuka, dia akan tutupkan. Kalau tengah tertutup, dia akan bukakan. Okay, macam tu je. Okay. So kita nak masukkan sound tu, okay, dekat pintu tu. So dekat sebelah flip flop ni, okay, kita boleh tarik dia. Okay, dan type play sound at location. Okay, play sound at location. Dan juga sound tu kita boleh select sound yang kita dah gunakan tadi lah. Okay. Door squeak ni. Okay. So sebab kita nak gunakan sound yang sama, masih dia tertutup, so kita just boleh copy paste lah. Okay, copy paste dan B tu sambung dekat sini. Okay, so dia akan kelihatan macam ni lah. So kita compile, bila kita dah compile tu, kita boleh tutup dan kita boleh try play. So bila saya tekan E, pintu tu terbuka dan juga bila saya tekan E, pintu tu tutup serta mengeluarkan bunyi lah. Itu jadi dia. Okay. Right. Okay. So selepas itu macam mana kalau kita nak adakan sound, okay, sound tu boleh letak kalau contohnya kalau karakter tu berjalan dekat satu tempat, okay, ada bunyi yang keluar lah, okay, bunyi meletup ke ataupun bunyi shilling ke contohnya lah. Okay, contohnya kalau kita nak buat dekat atas ni lah, bila karakter tu berjalan dekat atas ni saja, okay, akan ada bunyi yang keluar. Okay, first kali apa yang kita perlu ialah trigger box lah. Okay, kita ambil trigger box dulu kat volume. Okay, trigger volume ni kita ambil sini, kita letak atas ni. Okay, mungkin boleh kecilkan sikit lah. Boleh lah macam ni kita kecilkan sikit, trigger volume. Okay, kita kedepankan sikit. Alright, so make sure kita klik kat trigger volume tu, pergi dekat blueprint, open level blueprint. Okay, dan kita buat kat sini lah. Okay, so kita dah klik kat trigger box tu, betul. Okay, dan kita keluarkan begin overlap. Okay, add on character begin overlap. Okay, dan juga lepas tu kita just tarik sini. Okay, just keluarkan play at location. Play sound at location. Okay, lepas tu just pilih je sound apa yang kita nak tu. Okay, select set, ambillah sound explosion ni. Okay, so kita compile dan kita cuba play. Okay, so bila karakter lalu atas ni akan ada sound meletup.
tu ya. Boleh dengar Kita meletup lah. Dan ni pun dia berbunyi. Okay. Right. Okay. So sekarang macam mana kalau kita nak buat, kalau karakter tu pergi dekat ruang yang lain, okay, sound background tu dia akan fade out. So kadang-kadang kita bukannya nak gunakan game tu, kadang-kadang bukannya kita nak gunakan sound tu sepanjang game tu kan, kita kadang ada tempat yang kita nak sound tu dia fade out dan lepas tu bila kita keluar dekat tempat tu, sound tu akan play balik. Okay, so cara dia ialah, first kali korang kena tahulah, okay, dekat ruang mana yang korang nak sound tu dia fade out. So pergi kat volume, keluarkan trigger volume ni, okay, contoh dekat sinilah saya nak sound tu dia fade out. Okay, besarkan. Okay, lebih kuranglah sini Okay. Dekat hujung sini. Lepas tu kita buka blueprint. On level blueprint, okay, make sure klik dekat juga box tu. Okay. Dan lepas tu right click, okay, keluarkan begin overlap. Kita begin overlap, kecil. Okay, besar sikit. Okay, add kita begin overlap dan lepas tu keluarkan cast to third person. Cast to third person character. So, dia akan keluar macam ni lah. Dan selepas tu, kita pergi dekat korang punya workspace tu dan kita kena ambil reference dekat sound yang korang masukkan tadi. Okay, lepas tu right click, reference. Okay, dan juga lepas tu keluarkan, korang ambil fade out. Okay, audio component ni. Okay. Kecil sikit. So, ni sambung dekat sini. Okay. So, yang ni fade out duration ni, okay, korang mungkin korang nak ada fade out dalam masa 2 saat, dia akan hilang semualah. So, fade volume level ni, okay, fade out totally ke ataupun ada suara sikit-sikit, suara tu macam sound tu macam tak kuat sangat lah atau tak kuat sangat. Okay, so dekat sini lah korang adjust dia. Okay, tapi saya nak dia betul-betul dia terpadam lah. Okay, dia fade out totally. Okay. Okay. Compile. Okay. So bila korang pergi dekat situ, okay, dia akan fade out. Bila korang keluar, dia tak akan bunyi balik lah. Okay, sebab korang belum buat lagi dia punya untuk fade in balik tu. So pergi dekat blueprint, balik open level blueprint, okay, dan korang boleh yang ni add, korang boleh keluarkan bila dia end overlap. Okay, so right click, and over. Okay, kena klik dekat ni trigger volume ni, jangan lupa. And overlap. Okay, and overlap. So basically ialah sama je lah. Okay, so benda ni, okay, korang keluarkan. Okay, copy paste. Okay, object dan juga sini. Okay, dia fade in. Okay, audio component. So yang ni boleh delete. Okay. Lepas tu fade in duration dia pun, okay, buatlah 2.
Okey. Okey. Sekali kita test, masuk sini. Okay, fade out. Dan bila kita keluar balik, dia akan fade in. Macam tu kan. Okay. Fade in. Okay, itu saja. Terima kasih.